Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, sekarang saya berada di lanting Majlis Perundingan Kampung Senoko yang mana ianya telah pun dibina pada November 2013 dan telah pun diresmikan pada Januari 2014, dan ini adalah juga salah satu tempat yang begitu menarik untuk kunjungan orang ramai, dan bagi setiap seorang yang ingin berkunjung ke lanting ataupun turun dengan lebih dekat menyaksikan ataupun merasakan sendiri berdiri di atas lanting adalah dikenakan sebanyak 50 sen. Jadi ini adalah salah satu tempat yang begitu menarik untuk Auda kunjungi. Jadi Auda jangan lupa untuk datang beramai-ramai berkunjung ke lanting ini. Ya udah, keluaran sudut pesan-pesan kita pada kali ini, pada kebiasaannya kita akan mengadakan di dalam studio, dan pada kali ini kita telah pun mengubah cita rasa untuk mengadakan di luar lokasi, dan lokasi untuk keluaran pada kali ini kita telah pun memilih lanting Majlis Perundingan Kampung Senoko, dan di tempat ini juga salah satu tempat yang menarik untuk kita kunjungi. Jadi untuk perbincangan kita pada kali ini kita akan memfokuskan mengenai dengan pengorbanan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengorbanan ini? Kita terus saja bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Matusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang pada kebiasaannya selalu saja memberikan kita dalam sudut pesan-pesan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi apa perasaan Tuan, selalunya sudut pesan-pesan ini kita ni adakan di dalam studio, dan pada kali ini telah pun diadakan di luar studio. Ya, alhamdulillah, kalau kita lihat secara positifnya adalah ini adalah satu daripada kreativiti pihak radio televisyen di daerah Temburong dan juga dengan pegawai-pegawai yang ada. Kemudian kita juga rasa bersyukur dan berterima kasih kerana ini secara tidak langsung mempromosikan daerah Temburong, terutama sekali dalam konsep pelancongan tempatan. Karena apa, banyak orang kita ni yang mencari-cari tempat. Apakah di negara kita ni, khususnya di Temburong, masih ada tempat yang menarik untuk dilawati. Maka lanting Majlis Perundingan Kampung Senoko adalah merupakan sebahagian daripada package yang ada di Kampung Senoko ini yang berkonsepkan pelancongan budaya. Tapi kalau cuma pun seperti yang Puan katakan tadi itu, bahawa kita tidak akan bercakap mengenai pelancongan ya, tetapi kita ini akan bercakap dengan tajuk yang lain, iaitu tajuk pengorbanan. Kerana kita ni melihat kita ni baru saja ataupun masih lagi dalam suasana pengorbanan, itu berkorban, iaitu sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha, dan kita telah banyak berkorban pada hari Ahad, Isnin dan juga Selasa, mungkin hari ini. Jadi pengorbanan itu kita lihat dari perspektif agama kita ni Islam, iaitu yang mengambil sukut, iaitu iktibar daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Nabi Allah Ismail. Kita tidak akan bercakap dari perspektif itu kerana semua orang tahu dan sering diperkatakan dan terus diperkatakan bahawa pengorbanan itu adalah pengorbanan yang berbentuk menyembelih binatang yang bersesuaian. Itu konsep pengorbanan yang kita lihat setakat ini, dan memang berterusan. Tapi dalam sudut pesan-pesan kita dari daerah Temburong, kita lebih ingin bercakap mengenai bagaimana pengorbanan yang kita lakukan dalam bentuk pengorbanan binatang-binatang sembelihan itu dapat kita ni transpon, dapat kita ni realisasikan, dapat kita ni pindahkan, dapat kita ni adaptasikan, dapat kita ni laksanakan dalam kehidupan kita ni. Karena apa, pengorbanan serupa itu yang kita lakukan pada setiap tahun. Kalau hanya sekadar yang sedemikian, tidak ada satu pun yang melekat arah kita ni untuk kita laksanakan, maka seolah-olah kita ni melaksanakan begitu saja tanpa ada kesan-kesan yang positif. Nah, kalau kita ni melihat tajuk pengorbanan itu sendiri, semua orang boleh berkorban, semua orang mau berkorban, tetapi sejauh mana tahap dan tingkat pengorbanan itu dapat dilaksanakan. Nah, kita tidak akan mengukur pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan, tapi walau macam mana pun ada beberapa perkara pengorbanan itu dapat laksanakan. Pertama sekali, pengorbanan kita ni terhadap negara. Bagaimana kita ni berkorban terhadap negara? Bukan berkorban itu maksudnya hanya sekadar untuk mengangkat senjata, berperang, tetapi pengorbanan yang pada zaman moden ini kita ni lebih mirip kepada pengorbanan perasaan, pengorbanan pemikiran, pengorbanan dari segi mana untuk membangun masyarakat negara kita ni, keamanan, kesejahteraan. Itu contribution ataupun pengorbanan rakyat kita ni. Sebagai rakyat kita ni berkorban untuk perkara itu dengan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Jadi dengan sendirinya perkara itu menuntut kepada kita ni untuk berkorban. Kalau kita ni ada rasa pengorbanan, maka kita ni akan menjadi rakyat yang baik, rakyat yang benar-benar berbakti kepada negaranya. Jadi dalam hal ini kita ni lihat, selain daripada berbakti atau berkorban kepada negara itu, kita ni laratkan ke bawah sedikit, berkorban kepada bangsa kita ni. bangsa kita ni, bangsa Melayu, Brunei, yang 7 puak sebagainya. Itu pengorbanan kita ni dengan cara mengekalkan identiti kita ni, mengekalkan
rumpun bangsa kita ni. Ini suatu pengorbanan yang besar dan kita ni terpaksa berkorban itu yaitu dengan cara menahan benteng kita ni daripada anasir-anasir atau pengaruh daripada pihak yang lain yang sehingga kita ni hilang di mana identiti kita ni. Jadi kita ni terpaksa berkorban perkara itu dengan cara mempertahankannya. Dan ini juga kita ni lihat bahawa orang akan melihat macam kadang-kadang orang masih lagi kuno dan sebagainya, masih lagi dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun ia adalah menjadi suatu warisan kita ni yang patut dibanggakan. Maka kalau tadi bercakap pasal lanting pada masa lanting ini dipakai oleh orang tua-tua kita ni dahulu. Orang dipakainya untuk tempat mandi, tempat menyasa, tempat turun naiknya yang jauh tambingnya daripada sungai. Maka itu digunakan lanting. Tapi kalau kita ni adakan pada sekarang ini sebagai satu pengorbanan kita ni untuk mewujudkan semula. Bukan dah tadi kan berbalik kepada zaman dulu, tetapi rasa kita ni untuk bangsa kita ni itu, inilah bangsa saya, Melayu Brunei, Melayu Kedayan, Melayu Dusun, Melayu Murut dan sebagainya. Inilah. Jadi pengorbanan kita ni itu bahawa kita ni indah akan terus-menerus mengikuti arus perkembangan moden yang kita ni rasa indah sesuai dengan kita ni, budaya kita ni. Itu satu pengorbanan. Kemudian kita ni lihat lagi pengorbanan kita ni yang paling besar juga yang indah dapat diketepikan, iaitu pengorbanan kita ni kepada masyarakat kita ni. Bagaimana kita berkorban kepada masyarakat? Nah, masyarakat kita ni adalah memerlukan sokongan, bantuan dan seumpamanya. Jadi kita ni ada kelebihan, adalah sedikit kecukupan. Maka kita ni berkorban untuk membantu mereka, baik dari segi material, tenaga, buah pikiran. Semua itu pengorbanan-pengorbanan yang dituntut kepada kita ni. Dan semuanya ini juga kita ni pelajari daripada pengorbanan yang terlibat itu pengorbanan dari perspektif keagamaan yang kita ni lakukan pada setiap tahun. Jadi kalau kita ni tidak ada kesadaran atau tidak ada kita ni terima daripada hasil pengorbanan itu kesan itu, maka kita ni melihat ya macam itu saja, ya tidak ada. Sebenarnya pengorbanan itu contoh kepada kita ni, betul. Contoh orang kita ni bagaimana sehingga kalau kan dikira binatang-binatang itu bukan jual nilainya, harganya bukan jual murah. Kalau orang dah kuat-kuat hati sayang 200 270 kalau berkumpul-kumpul 7 orang. Harga karbo sekarang ni paling rendah pun 1.900 Brunei. Kalau kan seorang kumpul-kumpul 270 lebih tu. Jadi itulah kita ni om-omkan. Itu pengorbanan. Kalau kita ni transform, kita ni adaptasikan kepada kehidupan kita ni, kan satu perkara yang kita ni sia-sia untuk kita ni, betul. Dan balik lagi pada pengorbanan yang kita ni boleh ubah, kita ni realisasikan kepada keluarga. Pada misal, bagaimana kita ni berkorban kepada keluarga. Ada yang sanggup berkorban keluarga tu, saya rasanya kan keluarganya tu, ia berkorban macam-macam. Biar dia susah, biar dia macam mana. Saya pernah bercakap dulunya ada ibu bapa terpaksa bergadai, terpaksa berkorban itu, berkorban demi keluarga. Nah kita ni, masa kita ni untuk keluarga, masa kita ni untuk negara, masa kita ni untuk masyarakat. Ini pengorbanan yang besar. Ini semuanya ni ada dituntut hasil kita ni belajar kepada pengorbanan yang dibuat oleh perspektif agama tadi itu. Jadi dan pengorbanan seterusnya pengorbanan pada diri kita sendiri. Kita ni sanggup ibarat lilinnya orang itu membakar diri sendiri untuk kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Tetapi natijahnya jangan kita pandang negatif tu. Pengorban untuk diri sendiri untuk kepentingan orang lain itu sebenarnya dikesan kemudian hari. Kesan kepada masyarakat. Bagaimana kepimpinan kita ni? Bagaimana cara kita ni membawa orang itu? Ya perlu kita ni berkorban. Kalau indah maka kita akan mencapai kejayaan-kejayaan yang kita hasratkan itu. Jadi buku pangkalnya pengorbanan adalah memainkan suatu peranan yang penting. So sempena dengan hari korban ini, korban yang kita laksanakan dalam tempoh 3 hari ini, yaitu sambutan hari Aidil Adha ini, maka marilah kita ni sama-sama mengambil kesan yang positif daripada pengorbanan itu. Bukan hanya sekadar dengan berkorban tadi dengan nyembelih kabau kita ni, tetapi apa kesan daripada penyembelihan pengorbanan itu akan terus kita ni laksanakan sepanjang hayat kita ni. Inilah yang kita ni hasratkan. Mudah-mudahan bukan saja orang yang berkorban, tapi orang yang tidak berkorban tapi menyaksikan pengorbanan itu akan dapat mengesankan kepada diri mereka bahawa pengorbanan itu salah satu ciri utama dalam kehidupan kita ni untuk kita ni melihat satu rangka kehidupan masyarakat yang komprehensif, baik, sempurna dan juga manfaat daripada dunia sehinggalah ke akhirat. Jadi itulah kalau kita ni kupas, mungkin banyak ahli-ahli agama sudah pun memberikan penerangan-penerangan yang panjang lebar juga mengenai perkara ini. Tetapi terlanjur kita ni bercakap di hari pengorbanan ini, baik juga kita ni bercakap, mungkin ada juga orang yang tersatik di hati atau fikir di dalam pemikiran bahawa inilah natijah, inilah keperluan, inilah kesan yang positif daripada pengorbanan yang kita ni lakukan pada setiap tahun itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni akan
menjadi manusia yang berguna dan berharga di dunia dan di akhirat. Okay, pada kesimpulannya, kalau kita bercakap mengenai pengorbanan, kita ni lihat bahawa semua orang perlu berkorban. Bukan hanya seorang, dua orang ataupun segelintir daripada masyarakat kita ni yang perlu berkorban. Pengorbanan itu sebenarnya datangnya dari berbagai-bagai sudut, berbagai-bagai bentuk dari setiap orang. Jadi dalam perspektif pengorbanan pada negara, maka ada sebahagian daripada mereka yang akan tampil ke hadapan jauh lebih ke depan, dan ada yang sederhana dan ada yang hanya ikut-ikut dan sebagainya. Tetapi pengorbanan masih akan wujud kepada mereka. Dan begitu juga pengorbanan kepada keluarga, pengorbanan kepada masa dan sebagainya itu, maka semua orang mesti terlibat. Kalau hanya seorang yang berkorban, maka yang lain itu tidak ada melestakan ingau, maka anda juga dapat mencapai yang kita nasihatkan itu. Jadi kita ni berharap mudah-mudahan sempena dengan hari korban ini, maka kita ni akan dapat menyumbang sebagai ahli tenaga yang sentiasa berkorban dari segi tenaga, masa dan seumpamanya, mengikut kemampuan kita ni masing-masing. Jadi pendeknya pengorbanan itu menjadi sebahagian daripada kehidupan kita ni seharian. Sebagai pesaran ini memanglah menempuh berbagai-bagai masalah, terutama kita ni walaupun sudah besar tetapi masih lagi menanggung anak yang masih belajar, memerlukan perbelanjaan, kemudian memerlukan kenderaan, semua itu dibayar masih, ataupun sekurang-kurangnya kita mendapat untuk kemudahan mendapatkan memudahkan perjalanan. Dan di samping itu masa yang sentiasa berisi, kadang-kadang hujung minggu saya ke bandar, di samping saya bekerja dalam menjalankan tanggungjawab sebagai ahli lembaga pengarah dalam koperasi. Saya pun ada meeting pensuarat bulanan, kemudian menyelesaikan kes di bahagian saya, bahagian restoran. Kadang-kadang pekerja yang bermasalah akhir datang, mencari pekerjaan baru, pekerja balik cuti habis menamatkan kontrak. Jadi kita yang juga berusaha untuk mendapatkannya. Saya juga berkorban masa untuk sebagai ahli jawatan kuasa Majlis Perundingan Kampung. Ada juga mesyuarat diadakan setiap bulan. Kalaupun tidak, melibatkan diri sebagai mengadakan pameran, lawatan dari luar, ataupun melihat kemajuan kampung di samping untuk memajukan kampung lah. Ya udah, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Yang Mulia Wang Haji Matusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba dalam sudut pesan-pesan untuk keluarannya pada kali ini, iaitu pengorbanan. Perbincangan yang cukup menarik sekali. Semoga dengan adanya sedikit sebanyak yang telah pun diberikan tadi akan dapat memberikan kita pengajaran dan juga pengalaman untuk kita guna pakai. Apa yang dapat digunakan, kita gunakan sebaiknya. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di minggu hadapan dalam sudut pesan-pesan yang lain dan juga tajuk yang lain. Jadi nantikan apakah tajuk yang akan kita bawakan di minggu hadapan. Kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.